Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak payah. Stop dah dulu kejap. Tak. Record. Kat tepi tu kan ada. Number 1, Yusri. Baca soalan terus jawapan lah. Bagi yang lain check sekali Hari tu kita dah habiskan yang paper 1 kan? Betul tak? Itu sampai mana ya? Paper 1 dah kan? Kita masuk paper 2 betul? Betul. Paper 1 sampai kantor. Ha? Ya, ya. Paper 1 stop dekat kantor. Kanta. Nombor 21 dah lah. Nombor 22 dah. Oh, jap. Topik yang patutnya kita belajar kan. Ya, saya terlupa. Bacalah. Surveillance. Okay, surveillance means surveillance camera tu kamera pengawasan. Install means dipasang in the property. Tapi dekat, jawapan yang betul, dekat petikan tu, security notice tu tak ada perkataan property. Yang mana seerti dengan property? Yes, finish. Seerti dengan property. Okay, good. Kita proceed. Number 2. Laki number 2. Tulis. Oh, yang ni kita dah habis ajar. Saya tengah buat ni lah. Saya rasa paper 1 sudah buat. Kita patutnya buat paper 2. Betul Betul tak? Saya rasa paper 2 belum lagi. Sanji. Betul. Tak apalah kalau ada yang berulang, tak apalah. Nombor 22 Okey, satu sinar cahaya ditujukan secara normal ke sisi AB bagi sebuah prisma kaca. Diberi bahawa indeks biasan bagi prisma itu ialah 1.5. Okey. So, saya rasa saya pernah tunjuk minggu lepas pergerakan dia. Jadi dia macam ni. Dia akan terpantul ni, kita panggil pantulan dalam penuh kan. Okey. Okay. Contoh soalan macam yang ini bukan level SPM tau, ini PT3 punya paper contoh soalan. Tapi sama macam korang punya part 1. Korang kena buat dia punya garis normal. Okay, ini garis normal dia. Kenapa tak boleh B? Kalau sini 45. Yang setandakan warna pink ni berapa? Warna ungu tu berapa? Okey, ambil vitamins. Vitamins tu yang C tu. Halo? Kesihatan. Yang ni kan 90. Yang warna purple ni berapa? So vitamin dia kata a lot. Oh, banyak sangat nak ambil vitamin setiap pagi. Sebab tu kena ambil jawapan yang paling sesuai. Berapa ya nilai warna purple tu? Tekanan. Okay, number 3. Hello. Okay, ini cerita dia hobi Cikkan sikit. Hello. Berapa ni? Yang setandakan warna purple ni? Number 3, Fada. RM45 kan? Okey. Tolong ya cuba. Okey, tapi dia bukan nak yang kat situ, dia nak yang kat sini. How do you get the answer? Sini. Which one? Sini sebab dia garis sinar 7 tu berada pada garis normal. Give me one answer.
Yang warna hijau tu adalah garis normal. Yang warna hitam tu adalah sinar 7. Setuju tak dengan Syuhada? Sinar 7 berada pada garis normal. Sinar Kenapa 7 berada pada garis normal. Okey, sinar 7 berada pada garis normal. Jadi, berapakah sudut 7 bagi sinar AB? Okey, pada AB ni, pada AB ni, kalau dekat piramid nombor berada saiz atas paling sikit, bilangan paling sikit, saiz paling kecil. Macam tu. So jawapannya reading ni pada garis AB ni, apa lawan list? berapa sudut nilai 7? Sinar 7 tu. Jawapannya playing video game. Berapa? Yes. Sudut tu, sinar tu berada pada garis normal. Kuat ya? Saya tak pernah dengar nama tu. Sinar 7 berada pada garis normal. Berapa sudut 7 tu? Siapa nak cuba? Berapa nilai dia? Ada garis normal. Lepas tu sinar 7 tu berada pada garis yang sama. Okay, number 4. Sinar 7 tu berada pada garis yang sama. Syarul number 4. So, berapa nilai sudut 7 tu? Siapa nak cuba? Berapa nilai dia? Cuba je. Berapa, Iman? 90. Okey. Jawapan dia 0 darjah. Macam mana 0 darjah? Sebab sekarang ni sinar 7 datang daripada sini, pada garis normal. Kalau Iman cakap 90 darjah, sinar 7 datang pada garis AB. Itu baru 90 darjah. Kalau dia datang pada garis AB, dia 90 darjah. Tetapi kalau dia datang pada garis normal, dia 0 darjah. Okay, very easy. Memang semua kena food poisoning. Okey, ada soalan tak nak tanya? Kan, dia kata due to suspected food poisoning, memang down with food poisoning in school. Memang kena food poisoning. Okay, number 5. Number 5. Swimming lessons. Hello? Tasha. Ada soalan tak nak tanya? Faham ke tidak ni? Faham. Pastikan tak faham dah tak faham. Serekod suara korang dan video ni, post dalam FB tuition bukannya korang je tengok. Okey. So, settle 0 darjah. Berapakah sinar 7 pada garis AC? Okay, saya nak korang cuba. Jangan takut tu cuba. Sekarang dia berada pada garis AC. Jawapannya? Okey, ingat. Seulang sekali lagi. Saya dah banyak kali cakap ni, korang tak ingat juga. Kalau ada garis normal, Yang lain setuju tak? sinar 7 masuk di sini. Sudut dia daripada garis normal ke sinar. Berapa sudut dia? Okay, number 6. Haziq number Okey. So sekarang ni garis sinar masuk ke sini. Warna pink ni. Berapa nilai sudut 7? Berapa nilai sudut 7? Ingat, daripada garis normal ke sinar 7 tu adalah sudut. Saya dah tunjuk contoh tu. Berapa nilai sudut 7? Yes, of course lah Santi. Birthday dia, takkan finish hantar kan? Okay, number 6A. Number 7 Doni. Come on lah, cubalah. Jangan diam je. Sekejap. Saya dah bagi penerangan dah kat korang ni. Kalau ada garis normal, lepas tu sudut sinar masuk kat sini,
Sudut dia di sini. Sesiap bezakan warna lagi. Ini adalah sudut 7. Itu sudut 7. So dekat kawasan ni. Berapa nilai sudut 7? Kira tadi tu berapa tahun? 45. Kau nak jadi pelajar sains ni kena banyak bercakap, kena banyak mencuba. Kalau diam je macam mana? Okey. Dah ada sudut 7. Sekarang kita nak kira sudut genting. Sudut genting. Okay, last one. Last one. Sudut genting. Ikmal. Siapa ingat formula sudut genting? Alah, saya lupa dah. Ikmal. 1/n ke apa tak formula sudut genting? Siapa ingat formula sudut genting? N sama dengan 1/sin C. Sin C tu adalah sudut genting. So, N dia 1.5. Macam kurang seorang je. 1/sin C. Tukar tempat. Sin C Pia Jahan dia pergi klinik. sama dengan Okey, 1/1.5 sebab dia bagi dat indeks. Part 3, 4, 5 tu Okey. soalan So C sama dengan sin negatif 1 1/1.5. Tekan kalkulator. Berapa nilai sin ni? Kira. Shift sin 1/1.5. Berapa jawapannya? Bye. Okay, bye. 41.8. 41.81. Okey, tolong korang kena faham konsep ni. Mesti ada dalam periksa korang. Korang jangan ingat sebab korang tak sekolah takkan ada periksa. Sejangka akan ada periksa juga ni nanti masuk sekolah tahun depan. Dia terus periksa, korang tak sempat nak belajar. So pastikan faham, janganlah sekadar melepaskan batu di tangga je, kena pastikan faham. Tak faham tolong cakap. Bukan saya nak kejar masa pun. Apakah kata terjadi pada sinar selepas mengena permukaan AC? Okey, kalau korang perasan, dia lepas kena permukaan ni, sudut pantulan dia juga 45 darjah. Sudut 7 dia pun 45 darjah. Maksudnya nilai dia sama. Okey. So, apa berlaku? Sebab dia terpantul juga pada sudut 45 darjah tu. Apa fenomena yang berlaku waktu itu? Apa fenomena yang berlaku? Fenomena apa? Fenomena apa? Sebab semua sinar terpantul semua. Semua sinar terpantul semula. So kita panggil apa tu? Fenomena apa? Ada satu je fenomena dalam cahaya ni. Pantulan dalam penuh. Yes, pantulan dalam penuh. Okey. Okey, seterusnya terangkan keadaan yang diperlukan untuk kejadian B1. Okey. Rasanya saya dah terangkan minggu lepas. Tengok korang banyak dah lupa. Baru terangkan minggu lepas. Okey, macam mana nak berlakunya pantulan dalam penuh? Siapa nak cuba? Macam mana nak berlakunya pantulan dalam penuh? Tak apa, cuba. Salah tak apa. Salah lah. Macam mana berlakunya pantulan dalam penuh? Saya dah terangkan dah minggu lepas. Sudut 7 lebih besar daripada sudut genting. Okey, satu. Yang kedua? Semua alur cahaya terpantul ke
dalam bingkai kaca. Okey, itu kurang tepat. Okey, sinar cahaya merambat daripada medium yang lebih tumpat ke kurang tumpat? Lebih tumpat ke kurang tumpat? Daripada medium yang lebih tumpat ke kurang tumpat? Kurang. Daripada medium yang lebih tumpat, kan tadi gambar rajah dia tu dalam prisma, prisma tu lebih tumpat kepada medium yang kurang tumpat. Okey, tolong baca dulu apa yang baru tunjuk kat korang ni. Tolong bacakan 2 poin tu, apa yang berlaku pada pantulan dalam penuh. Tolong baca sekarang sebagi masa 1 minit, hafal terus. Okey, senak seorang bacakan. Irfan, cuba bacakan balik jawapan tadi. Irfan, Ya, sir. bacakan jawapan tu balik. Senak Yang korang nombor ingat. 2 ni, sir. Ya, yang tadi tu, yang warna merah tu kan? Sudut Apa? 7 lebih besar daripada sudut genting. Yes. Sinar cahaya merambat daripada medium yang lebih tumpat ke medium yang kurang tumpat. Okey, tolong ingat benda ni. Okey, Dia, bacakan lagi sekali Dia. Dia Ilman. Dia Ilman, bacakan sekali lagi. Dia Ilman. Ni kalau diam je ni macam tak wujud je dalam ni. Farisha Nabiha, bacakan sekali lagi jawapan tu. Sudut 7 lebih besar daripada sudut genting. Sinar cahaya merambat daripada medium yang lebih tumpat ke medium yang kurang tumpat. Alright. Okey, Daniel, yang baru Farisha bacakan tadi tu fenomena apa ya, Daniel? Pantulan dalam penuh. Alright, good. Okey. Tengok tu cara kalau waktu kelas biasa pun macam tu lah saya akan ulang-ulang suruh korang baca sebab saya nak pastikan korang skor subjek fizik ni rugi. Okey, namakan satu peralatan yang menggunakan konsep fizik yang digunakan pada Raja B1. Okey. Saya ada cerita, ingat tak saya cerita, saya tanya pasal korang punya internet kat rumah. Benda apa tu? Benda apa yang melibatkan penggunaan pantulan dalam penuh? Itu saya tanya minggu lepas, saya tanya kat Iman, ada Iman dengan Imran kot. Dia ada masalah kan. Bila guna tu dia ada masalah. Benda apa tu yang bermasalah selepas 6 bulan? Siapa ingat? Benda apa tu? Ada siapa nak cuba? Benda apa tu? Selepas 6 bulan dia bermasalah. Dia gunakan konsep pantulan dalam penuh. Tak ada siapa pun ingat? Wayar tu. Apa-apa Daniel? Cuba. Wayar apa tak? Dia macam wire tapi bukan wire, tak tepat tu. Kaca isi. Apa dia? Kaca. Dia kaca tapi apa nama dia? Saya bagi nama kat dia. Nama. Apa nama benda tu? Dia memang kaca, betul. Dia ada kaca yang kat luar ada kaca yang kurang tumpat, kat dalam ada kaca yang lebih tumpat. Bentuk dia macam ni. Okey, saya lukiskan. Apalah yang saya namakan dia minggu lepas. Kat sini dalam ni berlaku pantulan dalam penuh. Apa benda ni? Kalau orang pasang internet berkelajuan tinggi, dia kena pasang benda ni.
kat rumah korang. Tak kisah Unify ke, Maxi Broadband ke, Astro Broadband ke, itulah dia akan pasang. Bukan pakai handphone tu. Apa dia, Daniel? Gentian Gentian, yes. Satu sikit lagi, gentian. dan optik. Sudah tulis jawapan tu. Gentian optik. Okey, yang tu lah kalau korang tengok dia macam saya tak pasti wire dia warna kuning ke warna merah ke. Kalau korang tengok kat rumah korang lah siapa pakai Unify ke apa, cuba tengok wire dia. Kan? Dia korang boleh lentur-lenturkan tapi jangan lentur-lenturkan sangat. Nanti bila korang lenturkan sangat, dia akan merosakkan komponen dalam ni. Sebab dia kan kaca. Jadi habis internet korang. Okey. Okay, so korang tahu ya gentian optik Okey, seterusnya Raja 20 menunjukkan dua bika P dan Q yang mengandungi jumlah air yang berbeza. Apabila dua duit shilling diperhatikan dari kedudukan sama, imej bagi dua duit shilling dalam bika P tidak dapat dilihat, tetapi imej bagi duit shilling dalam bika Q dapat dilihat. Okey, bika Q boleh lihat, tapi bika P tak boleh lihat. Kenapa P tu tak boleh lihat? Q tu boleh lihat. Why? Okey, kita tengok. Berdasarkan pemerhatian anda terhadap kedalaman air dan kedudukan imej duit shilling. Okey, itu konsep dalam ketara dengan dalam nyata. Okey, tengok ada soalan macam ni. Tengok betapa saya nak tekankan kat korang menjawab soalan macam ni. Penting untuk korang faham macam mana jawab fizik ni. Okey. So, dia nak yang pertama, dia nak inference dia. So, kalau korang tengok tu, so kedalaman mempengaruhi kedudukan imej. Okey, maksudnya kedalaman tertentu akan mempengaruhi kedudukan imej. Okey, ada ya soalan macam ni biasanya kalau lepas soalan kat paper 3. Tapi kalau ikutkan buku yang sedang saya gunakan untuk korang ni, dia dah guna kat soalan paper 2 nanti kita tengok. Okey. So, apakah hipotesis yang boleh dikeluarkan? Semakin dalam air, semakin tinggi kedudukan imej. Okey, makin dalam air, semakin tinggi kedudukan imej. Okey, macam mana korang tahu semakin dalam air, semakin tinggi kedudukan imej? Jom tengok balik gambar rajah tadi. Okey. Tengok kat sini. Mungkin yang ni dia punya kedudukan je rendah saja. Tapi kalau makin dalam, dia punya imej tu semakin tinggi. Ni kedudukan ni. Dia makin tinggi sebab dia makin dalam. Okay. So, dengan menggunakan radar seperti bika, pin, pembaris, meter dan lain-lain, huraikan satu eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang dinyatakan dalam rajah 23 bit. Dalam huraian anda, nyatakan yang berikut dengan jelas tujuan eksperimen, formula ubah dalam eksperimen, senarai radas dan bahan, kesusunan radas, prosedur eksperimen yang termasuk bagaimana anda mengawal dan mengukur dan memboleh ubah dimanipulasi dan kaedah untuk mengukur pemboleh ubah gerak balas, cara anda menjadualkan data dan cara anda menganalisis data. Okey, saya tak boleh nak tulis jawapan kat sinilah. Okey, semua saya boleh ceritakan saja Okey, kalau untuk tujuan eksperimen okey, saya tulis kat tepi Okey, tujuan eksperimen. Macam mana dia nak buat jawapan untuk tujuan eksperimen tu? Okey. Untuk sepatutnya sepanjang form 4 korang kena belajar cara buat ayat ni kalau nanti form 5 ada masalah. Untuk menyiasat hubungan antara dalam nyata, kan dah saya dah bagi tahu tadi.
hubungan antara dalamnya nyata dan dalam ketara. Okey. Tu tujuan eksperimen untuk menyiasat hubungan antara dalam nyata dengan dalam ketara. Okey, tengok pula untuk senarai radas dan bahan. Okey, so senarai radas. Apa yang diberikan? Sebab dia tulis lah kat situ. Senarai radas dia bagi kat situ. Korang cuma tulis balik tu. Bika, pin, pembaris meter. Okey. So radas dia contoh. Sorry, pemboleh ubah dulu salah Pemboleh ubah ada 3 ya. Pemboleh ubah ada 3. Yang pertama kita akan bagi, biasanya kita akan bagi dimanipulasikan. So pemboleh ubah dimanipulasikan ialah dalam eksperimen ini kita akan pakai kedalaman air. Kedalaman air yang sebab kalau korang tengok apa yang diubah kat sini, yang gambar rajah atas dengan bawah ialah dikepunya kedalaman air yang berbeza. Lepas tu kita akan tengok pemboleh ubah bergerak balas. Okey, apa pemboleh ubah bergerak balas dalam eksperimen ini? Apa yang bergerak balas terhadap kedalaman air? Okey, dalam ketara. Okey, seterusnya. Satu lagi pemboleh ubah, dimalarkan. Okey, apa itu pemboleh ubah dimalarkan dalam eksperimen ini? Kalau kau tengok dia pakai jenis bikar yang sama. Okey, tu je jawapan untuk pemboleh ubah. Macam mana korang nak buat jawapan tu? Sudah tunjukkan kat situ. Okey, seterusnya dia nak senarai radas. Okay, apa senarai radas dalam eksperimen ini? Kita ada bikar, kita ada pin, kita ada air, kita ada pembaris meter. Paling sikit korang kena bagi 3 Pembaris meter, sekeping kertas putih. Kenapa kena guna sekeping kertas putih? Sebab kita nak tengok alur cahaya dan kaki retort. Okey, tu senarai radas. So macam mana nak lukis? Okey, kita tengok lukisan sekejap lagi. Saya cuba lukis. Dalam eksperimen kena lukis Maksudnya akan adalah soalan macam paper 3. Okey, saya cuba lukis. Okey, yang first kali saya akan lukis bika. Okey. Lepas tu kita ada pembaris meter. Okey. Lepas tu kita ada kaki retort. Okey, kaki retort tu dia ada kena pegang Kena pegang pembaris.
Okey. Lepas tu dia dalam makmal tak adalah berwarna-berwarna, korang cuma ni je. Okey, ni ada ukuran kat Bika tu. Okey. Lepas tu yang terakhir sekali, jangan lupa untuk korang labelkan. Ni kaki retort. Label sekurang-kurangnya 3. Baris. Bika. Nampak? Macam mana saya bagi jawapan tu? Okey, lepas tu korang kena tulis pula dia punya prosedur. Okey. So, prosedur. Yang pertama, nanti saya akan bagi peluang untuk korang baca. Satu pangkah ditandakan dengan pensel di atas sekeping kertas putih. Okey. Yang kedua Guna ayat pasif ke? ayat pasif lah. Maksudnya kita mengarahkan orang buat kan? Okey. Kita mengarahkan orang buat. Macam orang yang baca tu, nanti orang baca korang punya prosedur tu, seolah-olah dia buat. Faham? Ataupun korang boleh tandakan pangkah pada kertas putih. Boleh. Okey. Okey. Nanti saya tunjuk Saya tunjuk. Sebatang. Okey, sebatang pin ditetapkan dalam gabus. Yang ketiga, bikar diisikan dengan air sehingga ketinggian, nanti kita tunjukkan kejap ketinggian D1. Okey. Yang keempat, pin dilaraskan sehingga ia berada dalam paras yang sama dengan imej garis pangkah. Okey, yang kelima, dalam nyata D1 dan dalam ketara D kecil D1 kecil, nanti saya tunjukkan pada korang, diukurkan okey. Ayat terakhir ni biasa korang akan dengar kalau buat eksperimen. Eksperimen diulang dengan 5 set D yang berbeza. Okey, itu dia prosedur. Okey, macam mana korang bagi yang terakhir iaitu menganalisis data? Biasanya korang akan buat jadual. Okey, tengok jadual saya lukiskan. Okey, bahagikan kepada 2.
Okey, lepas tu kalau korang buat biasa paling sikit 6 paling banyak paling sikit 5. 1 2 3 4. Okey. So di atas ni kita ada dalam nyata. Iaitu D besar cm. Lepas tu kita ada dalam ketara. Iaitu D kecil cm. Okey. Yang lain ni, yang kotak lain ni korang nak label pun boleh tapi korang pun tak tahu nilai, korang gantikan dia dengan D1, D2, D3, D4, D5, D6. Yang ni D kecil lah, D1, D2, D3, D4, D5, D6. Korang tak perlu letakkan satu nilai yang tepat. Sebab dalam periksa korang tak buat eksperimen. Jadi korang gantikan dengan permalar. Macam saya tunjuk kat sini saya pakai huruf D besar, D kecil. Gantikan dengan permalar. Kat mana dia labelkan D tu? Kat sini. D tu stands for kedalaman. Okay, kedalaman. Okay. Tu D. Alright. So dah lengkap dah untuk soalan C ni. Kalau korang tengok, inilah yang korang perlu jawab dalam periksa nanti. Berapa markah? Saya rasa mahu 10 markah ni. Mahu 10 atau lebih ni. Kat sini sahaja. Okay. So saya bagi masa 2 hingga 3 minit dulu untuk korang baca dan tengok. Bukan sesuruh hafal mungkin korang tak boleh hafal. Ada setengah orang dia suka hafal. Sebab nanti masa periksa dia tinggal keluarkan je balik. Tapi kalau korang nak hafal, pastikan korang rajin baca. Saya bukan suruh seorang korang hafal. Cara kalau SPM dulu, baca kerap. Konsisten sebaca hari-hari. Baca je. Hari-hari baca. Jadi periksa tu nanti saya akan ingat. Automatik saya akan ingat. Kalau korang baca hari-hari, macam korang baca surah Al-Fatihah, surah-surah tertentu korang baca hari-hari, korang akan ingat, betul tak? Jadi korang buat benda yang sama juga. Cuba buat, bacakan setiap hari untuk pastikan korang boleh jawab soalan ini nanti kalau ada dalam periksa. Okey, saya bagi masa 2 hingga 3 minit untuk korang bacakan dahulu. Okey, silakan. Baca dulu untuk ingat ya.
Okey dah boleh ke soalan seterusnya. Boleh. Boleh Okey, tolong bila saya kata korang kena ingat, korang kena ingat. Sebab apa yang saya suruh, maksudnya saya nak pastikan korang dapat A lah dalam fizik masa SPM nanti. Walaupun lama lagi. Tapi biasa kan dah baca daripada sekarang. Okey. Okey, jom tengok soalan nombor 24. Inilah dia tadi gentian optik. Okey. So Rajah 21.1 tunjukkan isyarat cahaya melalui gentian optik. Bahagian dalam badan ditunjukkan pada Rajah 21.2. Okey, tengok gambar Rajah tu ya. Okey, macam mana cahaya masuk, macam mana cahaya keluar. Penyalutan luar dengan kaca optik yang kurang tumpat. Teras dengan yang luar ni kurang tumpat. Yang luar ni. Yang dalam ni, lapisan dalam yang hitam ni adalah lapisan yang lebih tumpat. Okey, tu kena faham. Ingat sebab dia sinar tu dia adalah dia merambat daripada kawasan yang lebih tumpat ke kawasan yang kurang tumpat. Okey. So, fenomena cahaya yang terlibat dalam gentian optik tadi ialah apa? Apa dalam gentian optik tadi? Daniel, apa yang tadi Daniel dah jawab tadi? Pantulan Dalam penuh. pantulan dalam penuh tadi Daniel dah jawab. Okey. So, dia suruh beritahu, nyatakan dua perubahan terhadap sinar cahaya apabila ia memasuki dari udara ke dalam gentian optik. Kalau dia memasuki dari udara ke dalam, okey, kita tengok dulu gambar Rajah dari udara ke dalam gentian optik. Nampak? Dari udara ke dalam gentian optik. Okey, kita tengok kat situ apa berlaku. Okey, yang pertama, perubahan yang pertama ialah sinar cahaya. Okey, sinar cahaya tu dia akan terus ke garis normal dan dia terus ke garis normal dan membengkok. Dia bengkok ke garis normal. Okey, yang kedua, laju cahaya berkurang. Okey, ini jawapan jika cahaya daripada luar masuk ke dalam gentian optik. Ni korang kena ingat ni. Cahaya daripada luar masuk ke dalam gentian optik. Okey, soalan seterusnya. Mengapakah pantulan dalam penuh berlaku dalam gentian optik? Okey. Ni kenapa dia berlaku dalam gentian optik? Ini ciri-ciri untuk apa pantulan dalam penuh. Cahaya merambat daripada medium yang lebih tumpat kepada medium yang kurang tumpat. Tadi. Satu lagi apa? Tadi satu lagi Iman ada bagi jawapan. Apa Iman jawapan tadi? Iman? Yang pantulan dalam penuh yang Iman bagi jawapan tadi? Jauhnya Iman cakap tu. Sudut tuju lebih besar daripada sudut genting. Okey, ni tadi jawapan. Alright. Okey. Tengok. Bacakan dulu jawapan tu sebagi masa.
Apa ni? Sampai ke dalam ni. Ah. Okey, jom teruskan. Fiza Kuan dah baca ke tu? Okey. Gentian optik dalam Raja 21.1 digunakan dalam peralatan perubatan. Wow. Seperti endoskop digunakan untuk memeriksa organ dalam badan manusia. Seorang murid diminta untuk menyiasat gentian-gentian optik dalam yang seperti ditunjukkan dalam Raja 21. Kau tak rasa orang yang ada masalah jantung? Kau tak rasa ya? Dia panggil apa ya? Sekejap. Jantung tu dia punya apa yang tengok sarung jantung tu skop ke? Skop kan? Skop kalau tak salah rasa. Nama dia. Sebab apa dia guna gentian optik dia boleh melentur dia masuk, dia boleh kecil sekecil-kecilnya. Maksudnya macam mana dia masukkan sehingga ke jantung. Kau tak serasa dia masukkan daripada bahagian kaki. Urat daripada bahagian kaki yang bersambung ke bahagian jantung. Kau bayangkanlah macam mana dimasukkan tu Okey. Jadi jagalah jantung. So, gentian optik halus tunggal, dia punya kelenturan dia tinggi, kejernihan teras dalam dia rendah. So, dia biasa bagi teras dalam N dan penyalutan luaran N kosong. Okey, lebih besar Ni lebih besar pada N kosong. Gentian optik halus tunggal yang rendah, lepas tu tinggi, Ni itu lebih besar pada N kosong.
Seberkas gentian optik halus yang selari, tinggi, sangat tinggi, N0 lebih besar daripada N1, Ni. Seberkas gentian optik halus yang selari, tinggi, sangat tinggi untuk dia punya kejenihan teras dalam, Ni dia lebih besar daripada N0, Ni dia adalah indeks biasan teras dalam. Okey. Last sekali K, seberkas gentian optik halus yang selari. Lepas tu rendah, tinggi, Ni dia lebih besar pada N0. Terangkan kesesuaian setiap ciri-ciri gentian optik dalam jadual 1 untuk kegunaan dalam hospital. Tentukan gentian optik yang paling sesuai untuk doktor memeriksa organ dalam seseorang pesakit dengan terperinci. Okey, saya rasa korang pun benci sikit, tak berapa suka jawab soalan macam ni. Tapi saya tetap kena beritahu. Okey, kalau dia biasa bagi 1, 2, 3, 4, 5 jenis. Lepas tu macam mana nak buat jawapan dia? Jom tengok. Okey, biasanya kalau jawapan tu, okey, saya kecilkan sikit sebab saya nak tunjuk table tu kat korang. Biasanya jawapannya kita akan buat dalam bentuk jadual. Okey, tengok Okey, nanti korang tengok, saya tengah tulis sekejap. Okey, kita akan buat jawapan, kita akan buat jadual. Okey, bahagikan kepada dua bahagian. Satu tu lebih kurang 1/3 dengan 2/3. Lepas tu bahagikan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6. 5 bahagian. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. 1, 2, 3, 4. Alright. Okey, yang bawah ni saya hilangkan line dia. Inilah soalan paper 2 fizik . So, yang pertama ni, kolom yang pertama ni adalah aspek. Yang kedua ni penerangan. Nasihat saya buat je table untuk soalan macam ni. Okey, aspek yang pertama ialah dia nak macam mana tu? Ciri-ciri gentian optik yang macam mana kita nak? Okey. Yang pertama, ciri-ciri gentian optik yang kita nak ialah seberkas gentian optik yang selari. Okay, kenapa kita guna seberkas gentian optik yang selari? Sebab sebabnya adalah boleh membawa lebih banyak maklumat. Okey, yang kedua. Okey, untuk baris kolom yang kedua. Kelenturan yang tinggi. Kenapa kena kelenturan yang tinggi? Sebab dia bahagian lengkung dalam dapat dilihat. Okey, yang ketiga. Untuk kolom yang ketiga. Kejenihan teras. Kejenihan teras dalam sangat tinggi. Okey,
So kenapa kita gunakan kejernihan teras dalam yang sangat tinggi? Supaya isyarat tidak dihalang. Okey. Lepas tu yang terakhir tu, baris yang terakhir, yang baris ni. Okey, dia kita pilih jawapan Ni lebih besar daripada N kosong. Kenapa jawapan ini dipilih? Sebab pantulan dalam penuh boleh berlaku. Sebab sudut tuju lebih besar daripada sudut genting. Macam mana pula nak buat jawapan? Sebab dia suruh buat pilihan. Tengok sebab jawapan yang terakhir. Okey, daripada G, H, I, J, K ni kita akan pilih berdasarkan ciri-ciri yang sebagi ke atas, kita akan pilih jawapan yang mana? Cuba baca balik. G, H, I, J, K. Kita pilih yang mana? Yang ada sebekas gentian halus optik yang selari. Ada halus kelenturan yang tinggi, kejernihan teras dalam yang tinggi, Ni lebih besar daripada N kosong. Okey, mana satu jawapan dia? Cuba tengok. G ke, H ke, I ke, J? Okey. Apa ni? Macam kelan keluar. Apa pilihan dia? G ke, H ke, I ke, J ke, K? Cuba tengok betul-betul. Gentian optik halus yang selari. Ni. 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 Kelenturan yang tinggi. 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 Kejernihan yang sangat tinggi. Yang ni. So jawapan dia kita akan pilih J. Okey, pilih J kerana ulang balik ayat di atas. Seberkas gentian halus optik yang selari. Lepas tu kelenturan yang tinggi. Lepas tu kejernihan. Dalam yang sangat tinggi, dan yang terakhir sudut tuju lebih besar daripada sudut genting dia. Okey. Inilah cara buat jawapan untuk bahagian soalan C tu. Kalau dia minta senaraikan, cuba tengok betul-betul apa dia minta kat soalan tu.
Terangkan kesesuaian setiap ciri-ciri gentian optik. Tentukan gentian optik yang paling sesuai. Nampak? Terangkan. Yang pertama dia suruh terangkan. Terangkan yang 4 poin yang pertama ni. 4 poin yang pertama ni adalah terangkan. Ini dah mewakili 8 markah kalau dalam periksa. Lepas tu dia suruh pilih. So pilih yang ni mewakili 2 markah. Kalau dalam periksa. Okey, saya bagi masa seminit untuk korang tengok. Okey. Dah Boleh saya teruskan? Boleh saya teruskan? Boleh. Okey, tolong tengok konsep jawapan. Fahamkan macam mana cara nak buat. Okey. So kita tengok soalan D. Okey, biasa kita buat latihan ni memang makan masa berminggu-minggu Okey, Rajah 21.3 menunjukkan sinar cahaya NO yang ditujukan secara berserenjang terhadap permukaan AOB bagi sebuah blok kaca semi bulatan. O ialah pusat blok kaca semi bulatan, QO ialah arah sinar cahaya dengan sinar tuju sama dengan sudut genting. Sinar tuju sama dengan sudut genting. Indeks biasan bagi 1.5. Okey, lukiskan pintasan sinar cahaya sama sinar tuju sama dengan sudut genting. Kalau sinar tuju sama dengan sudut genting, apa berlaku? Sinar tu akan lalu di sini. Tu dia. Garis merah tu. Nampak ya garis merah yang saya buat tu? Kalau sinar tuju sama dengan sudut genting. Jawapan dia macam tu. Okey. So, macam mana korang nak kira sudut genting? Okey, sudut genting. Tadi dia bagi tadi, indeks biasan sama dengan 1/sin C. Indeks biasan dia bagi 1.5. Okey, sama dengan sin C. Tadi dah buat kiraan yang sama. Okey, tukar tempat. So, sin C sama dengan 1/1.5. Okey, C sama dengan shift sin 1/1.5. Kebetulan soalan dia sama macam tadi. So, korang akan dapat 41.8. Betul 41.8 darjah, betul Betul. Okey. So, soalan seterusnya, itu kan sudut biasan sinar cahaya PO. PO. Okey. Tadi dia kata ini tadi kalau korang tengok sudut genting dia adalah 48
Okey, 48. 41.8. Okey. Sinar 7 pun 41.8. So sebab itulah korang dapat jawapan kat sini. Okey. So sekarang ni kalau dia punya sinar 7 tu ditukar kepada 30 darjah. Okey, sinar 7 tu ditukarkan kepada 30 darjah. Berapakah sinar biasan? Biasan dia berapa? So, indeks biasan sama dengan sudut biasan bahagikan dengan sudut 7. Indeks biasan masih sama iaitu 1.5. Okey, ini sin I. Ini sin R. Okay, so korang nak cari sin R. Sin I tadi ni 30 darjah. Okay. So ni 2 kita darab jadi sin R sama dengan 1.5 darabkan dengan sin 30. Okay, kira dapat berapa? 1.5 darabkan dengan sin 30 dapat berapa? 0.75. Yes, 0.75. So, korang pindahkan sin ke sebelah. Sekarang tekan shift, tekan sin 0.75 dapat berapa? .5. Yes, 48.59 betul tak? 9. Yep. Okay. So, dia punya sudut biasan dia kat sinilah lebih kurang 48.59. Okay, nampak tak penggunaan formula? Tadi kalau bagi sudut genting, korang kena faham ayat dia. Sudut genting sama dengan sudut 7. So, cahaya biasan dia berada pada garis ini. Okay. Tetapi kalau dia kurang sudut 7, kurang daripada sudut genting, bermakna dia akan membias. Lebih ke kurang? Soalan dia apa tadi? Dia kata PO tu dia dah kurangkan kepada 30 darjah Celsius. So, 30 darjah. So, dia akan berada pada 48.59. Okey. Ini fenomena ni bukan fenomena pantulan dalam penuh bukan Ingat apa ciri-ciri pantulan dalam penuh? Yang pertama tadi yang Iman dah cakap tadi. Sudut apa Iman? Ulang balik. Awak punya jawapan tadi? Sudut 7? Sudut 7 lebih besar pada sudut genting. Jadi di sini bukannya berlaku pantulan dalam penuh, tidak berlaku pantulan dalam penuh. Sekarang ni sudut 7 dia adalah 30. Sudut genting dia ni 41, kurang. Jadi bukan fenomena pantulan dalam penuh. Okey, hari ni banyak kita cerita pasal pantulan dalam penuh ni. So saya harap korang dah jelas lah kat situ. Okey, so stop dulu sampai sini, nanti lagi kusut lagi pemikiran korang. Okey, nanti kita akan sambung daripada nombor 25. Kalau korang perasan nampak berapa kali dah kita lukis saja untuk hari ini. Nanti ada lukis lagi. Soalan cahaya ni memang banyak lukisan. Okey, memang banyak lukisan. Saya tak nafikan banyak lukisan.